على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ومولانا نبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد المفتنى التواب. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi pinjam nikmat iman dan Islam kepada kita, dapat kita menunaikan segala perintah-perintah Allah dan dapat kita menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu dinamakan definisi takwa, iaitu mengikut perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih lagi kita diberi kesempatan dan diberi pinjam nikmat hidup untuk kita meneruskan hidup ini dengan menempuh pelbagai ujian, dengan menempuh segala kesilapan yang kita lakukan, yang mana Allah Ta'ala memberi jalan, memberi petunjuk melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan kepada kita mana yang molek, mana yang tidak molek, sama ada kita boleh bersyukur ataupun kita akan kufur, itu kembali kepada kita. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut di dalam satu hadis, Inna Allah yuhibbu muftanna at-tawwab. Allah Ta'ala suka kepada hamba yang terfitnah, iaitu yang sentiasa melakukan dosa, tetapi at-tawwab, tetapi dalam melakukan dosa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kehidupan kita ini digelar sebagai manusia yang tidak boleh lari dari kesilapan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu dalam keadaan dhaif. Dan kita tidak boleh lari daripada kesilapan kerana kita nirmah. Dan di sebalik kesilapan kita itu, Allah Ta'ala menyelitkan satu perkara yang begitu besar sehingga Allah Ta'ala kasih kepada hambanya, iaitu taubat. Iaitu taubat. Sejak daripada Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah berapa puluh Nabi. Nabi ada berapa semua sekali? 120,000 ke 124,000 Nabi. Ramai Nabi ni tak? Seluruh Nabi-Nabi dia ada syariat masing-masing, iaitu, dan syariat pertama itu adalah untuk mengajak umat dia itu kembali kepada Allah, mengajak umat dia itu untuk mengenal Allah, mengajak umat dia untuk mentauhidkan Allah. Yang mana tauhid seperti mana
Dicerita di dalam kisah Isra' wal Mi'raj, anak kepada Masyitah yang berbicara kerana bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Firaun dia nak lepas budak kecil dalam kawah hak panas, tapi mukjizat ataupun kelebihan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi budak tu boleh kecek. Suruh bertauhid juga kepada Allah. Bilal bin Rabah, yang mana dia diletakkan batu yang besar ke atas perut dia, suruh kufur tapi tak sik, masih lagi mentauhidkan Allah. Lagu mana Bilal kata, dia kata ahad, ahad, ahad. Allah tu satu, Allah tu satu, Allah itu satu. Kerana apa? Kerana keimanan mereka itu terlalu tinggi. Nah, kita kadang-kadang diuji dengan apa? Diuji dengan kedai makan, tak boleh mari kat orang ngajar dah. Diuji dengan pasar malam, tak boleh mari kat orang ngajar. Diuji dengan cucu balik, tak boleh mari kat orang ngajar. Dah. Diuji dengan apa? Dengan bini, tak boleh mari kat orang ngajar. Uji kat dengan dari lelaki, tak boleh mari kat orang ngajar. Tauhid kita ni tak tahu setara mana, wallahu a'lam. Kerana apa? Kerana kita tidak boleh membezakan yang mana wajib dan yang mana sunat. Tak boleh nak beza dah. Sedangkan belajar itu adalah fardu ain. Sebab tu orang yang tidak belajar itu dia wajib bertaubat kepada Allah. Sebab apa wajib bertaubat? Kerana belajar itu adalah fardu ain, satu kewajipan ke atas kita. Ramai mana sahabat kita yang meninggal dalam keadaan tidak ada ilmu. Ramai mana masyarakat kita, orang kampung kita mati dalam keadaan tidak ada ilmu, tak saya ngaji, tak saya belajar, tak saya dengar. Ramai mana mati gitu je. Kalau bahasa kasar mati sia-sia, kasar lagi mati kata. Dengan sebab apa? Dengan sebab tak say ada ilmu, tak say ambil ilmu, tak boleh nak beza mana baik dan mana buruk. Di situlah Allah Ta'ala memberi jalan kepada kita supaya kita bertaubat. Kerana Allah Ta'ala terlebih kasih kepada hamba yang berdosa sentiasa bertaubat kepada Allah daripada orang hak duduk mayabel tapi tidak pernah bertaubat. Mayabel pergi sejid suruh sedak duduk, tak pernah bertaubat. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang buat silap, buat dosa, bertaubat kepada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala syariatkan semua Nabi-Nabi itu untuk kepada umat dia supaya bertaubat. Yang mana syariat Nabi Musa, Allah Ta'ala perintahkan suruh bertaubat dengan cara bunuh diri. Dengan cara bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Nak bertaubat kepada Allah, mu kena bunuh dirimu. Kalau kita ni zaman Nabi Musa, tak tahu bunuh diri ke tak. Zaman Nabi Muhammad, yang mana diceritakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Apabila berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi melintasi Nabi Musa, jumpa dan Nabi Musa sambut dengan baik, inilah saudara aku, inilah saudara aku hak paling jurus sekali, hak paling soleh sekali, Nabi yang paling soleh sekali, dan selamat datang. Lepas Nabi pergi, Nabi Musa pun menangis. Apabila Nabi Musa nangis ni, marilah seseorang tanya dia, sebab apa menangis? Jawab Nabi Musa, Nabi Muhammad ni dia jauh daripada aku, dia budak dari aku lagi, tapi umat dia ni terlebih ramai masuk syurga daripada umat aku. Padahal aku ni lama mana daripada dia. Nabi Musa ni adalah
salah seorang nabi dan anbiya, nabi dan rasul. Apabila seseorang itu rasul, automatik dia tu nabi. Tapi kalau dia nabi, tak mesti lagi dia tu rasul. Rasul dia wajib sampai kepada umat dia apa yang diperintahkan oleh Allah. Sama ada nabi, nabi tak lagi. Nah, boleh beza tak? Rasul ni dia wajib sampai kepada umat dia. Kalau nabi, nabi tak. Nabi Musa ni maknanya dia ni salah satu rasul yang mana hidup sezaman dengan Nabi Harun alaihi salam, iaitu melawan Firaun. Itu Nabi Musa. Nah, banyak Nabi Musa ni beberapa puluh tahun, tetapi yang mana ikut dia itu hanya sedikit sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah di akhirat, di akhir zaman. Tak masih lagi ramai umat yang mula-mula sekali masuk syurga, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia umat Nabi? Kita ngaku kita umat Nabi tau. Tapi hak Nabi suruh kita tak saya buat. Agak-agak Nabi ni ngaku tak kita umat dia. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, "Ma lam yutir falaysa minna." Atau kama qala, siapa yang tidak buat solat witir maka dia bukanlah dari kalangan kami. Kita maya witir pun malah. Dah, malah kita dah. Mazhab Hanafi kata wajib maya witir ni. Kita maya witir setahun sekali. Dah, tanya puasa baru kena witir. Tanya tak puasa tak kena witir. Tu pun salah maya 4 rakaat bahaya witir. Salah. Dah. Kerana apa? Kerana kita ni letak witir tu ada pada bulan puasa je. Padahal witir itu dah salah satu sunat-sunat muakkad apabila kita tinggal makruh. Yang pertama solat tahajud, yang kedua solat duha, yang ketiga solat sunat qabliyah ba'diyah hak muakkad, 2 rakaat qablahu, 2 rakaat ba'dahu, 2 rakaat sebelum dia, 2 rakaat selepas dia. Dan yang seterusnya iaitu solat witir. Hak ni solat sunat. Yang mana solat sunat ini menampung kepada solat fardu. Kita ni solat fardu kita ni sempurna ke tak agak-agak? Sempurna ke tak? Tak tahu. Dah. Nak tapung lagu mana? Nak tahu sempurna ataupun tidak sempurna, adakah setiap kali kita sembahyang ni solat kita tu khusyuk? Nah, ibarat baju kita, dah. Apabila ada baju kita hok pecah, cari kena tapung. Nak tapung dengan kayu ke nak tapung dengan zinc baju kita? Nak tapung dengan apa? Tapung dengan kain. Dah. Tapung dengan kain biar nampak baju. Semaya kita gitu juga. Kalau nak tapung dengan puasa saja tak agak. Kita puasa Isnin kami tu pun malas dah. Dah. Puasa Isnin kami malas dah. Nak puasa hak afdal puasa sunat, iaitu puasa Nabi Daud alaihissalam selesai hari. Pernah buat tak? Tak pernah buat. Hak ni puasa nak mari sebulan lagi mikir dah lagu mana panah lah ni. Mikir dah Tapi ada orang hak boleh puasa, bila boleh puasa mari dia suka ada. Saya nego kuih. Suka benar. Kalau tak ajar habis boleh puasa habis. Pukul 9 pagi habis dah boleh puasa kuih dia. Orang lain tak habis lagi. Hak dia habis dah. Maknanya kita ni hamba yang sentiasa melakukan kesilapan. Tapi Allah Ta'ala, Nabi sebut, Inna Allah yuhibbul adal mustanna at-tawwab. Allah Ta'ala lebih suka kepada orang yang sentiasa buat salah tetapi bertaubat kepada Allah. Macam kita tak boleh nak lari. Sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni buat salah ke tak? Nabi tak pernah buat salah. Nabi dia ada sifat maksum ataupun ismah,
yang mana Allah Ta'ala pera dia daripada melakukan kesilapan. Walaupun nak melakukan perkara yang lara sekalipun, Allah Ta'ala jaga Nabi. Pernah sekali Nabi SAW nak pergi tengok satu tempat macam kita lah ni, tempat dikir barat. Nah, tempat dikir barat. Sebab Nabi suka juga kepada orang-orang hak nyanyi ni. Nah, dan satu hari tu Nabi berjalan, satu tahap Nabi suruh ngatu. Bila ngatu, Nabi pun tidur. Tidur bawah pokok. Bila tidur bawah pokok, sudah ada sahabat pun gerak Nabi. Nabi tanya, sudah dah ke? Sahabat kata, sudah dah lah. Lepas Nabi. Padahal benda tu tak harus, tapi Allah Ta'ala jaga Nabi daripada sifat kelalaian. Dia jaga. Kalau kita tak, suka dikir barat. Dah, bila ni jaga dah dikir barat dah lah ni. Kau kuat sini dikir barat. Sini tak ada dah dikir barat. Dan sini hak suka gapo main sini? Karaoke. No, karaoke. Dia suka karaoke. Nah, bapa tak suka. Kalau tak suka tak ada kedah. Nah, dan begitulah jalan dia adalah bertaubat. Nabi Allah Ta'ala jaga. Kita Nabi aja iaitu bertaubat. Walaupun Nabi ni pernah sekali Siti Aisyah radhiyallahu anha tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana gapo? Kerana dia tengok kaki Nabi ni bekok. Bekok kaki Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tidakkah Allah Ta'ala telah mengampun dosa kamu yang terdahulu dan akan datang? Allah Ta'ala ampun dah. Dan jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah aku daripada hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi dalam sehari paling kurang Nabi istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebanyak 70 kali. Paling kurang 70 kali. Tu hak tak ada dosa 70 kali. Kita dah tu imam wirid lama sikit nak marah dah. So kau nak istighfar 70 kali, dah ambil 70 kali ataupun 100 kali sehari untuk individu, untuk diri kita sendiri. Ya. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita. Tak memadai dengan istighfar. Kalau dosa besar, dia wajib bertaubat kepada Allah. Wajib bertaubat kepada Allah kalau dosa besar. Dalam sehari tengok kita buat tak dosa besar. Tengok. Hak mula-mula kita kena cek hati kita, dosa hati kita. Ada ke tak kita melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kita cenderung kepada dosa besar. Kalau ada, wajib bertaubat kepada Allah. Kalau tidak bertaubat, kita dihukum sebagai fasik. Kalau tidak bertaubat, kita dihukum sebagai fasik. Hati kita sangka buruk kepada orang itu pun dosa besar dah. Bertaubat ke tak? Taubat buat gapo? Moga salah sungguh. Kalau kita. Dah. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Siti Aisyah tengok kaki Nabi ni bekok sia kata, tapi bangun malam-malam dak untuk menunjukkan dia tu sebagai hamba Allah. Kita bekok juga kaki dak. Bahagia penyakit lah ni. Go out. Go out orang panggil. Iaitu bahagia out, bekok juga. Kita hak tak bekok pun tak mayat sunat dah. Kalau bekok, tak mayat 3 kali. Sebab itulah kita ni Allah Ta'ala sebut macam Nabi sebut tadi, Allah Ta'ala suka kepada hamba yang sentiasa bertaubat kepada Allah daripada hamba yang baik, hamba hak semaya baik tapi tidak bertaubat kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita. Kita masuk yang ke berapa dah? Yang ke 14. Qala muallif rahimahullahu taala sunat ihram. Apabila seseorang berniat ihram haji atau umrah, ia hendaklah melakukan sembahyang sunat 2 rakaat. Contoh lafaznya, usalli sunnatal ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang 2 rakaat sunat ihram
kerana Allah Taala. Hak ni bila siapa biasa pergi umrah atau haji, dia tahu dah mana biasa, mana biasa siapa hak haji kita. Ya semaya sunat ihram mana dia pakai ihram? Mana? 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 Bet Ali dia banyak tempat. Dah, biasa orang Malaysia ni dia ada tempat dia, Yamel dia lain tempat dia. Cuma orang Malaysia ni situ. Nah. Maknanya selepas pakai ihram, dah, dia sunat semaya. Sebelum pakai sunat dulu mandi. Sebelum pakai ihram, sunat dulu mandi. Sebab apa orang tawaf, orang buat haji, dia wajib berpakaian ihram itu serba putih. Kerana nak menandakan kita ni biar melepaskan segala dosa-dosa kita, biar putih habis. Sebab tu tidak dibenarkan memakai pakaian hak berjahit atau boleh. Dah, tutup kepala serba-serbi tak boleh. Sebab nak tunjuk kita ni tak ada gapo satu. Sebab apa? Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang mana Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mu kata di padang mahsyar itu ada golongan hak bogek." Bogek ni gapo? Lanjai bulat ah. Lanjai bulat tak ada pakaian sorak abu. Siti Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, tidakkah mereka itu malu, saling malu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak malu dah masa tu. Masa tu tidak kena erti malu. Kerana apa? Kerana apa yang ada di dalam hati dia itu sifat takut. Rasa takut itu terlebih besar daripada benda-benda lain. Tak serah dah malu. Bila dia takut, tak ada dah malu. Serupa kita contoh. Kita tengah mandi, dah. Bila tengah mandi bogek. Mandi bogek. Tiba-tiba rumah terbakar. Kita tengok api besar. Agak-agak kita nak lak dulu ke badan kita. Pakai lari lalu tak ada nak ambil gapo dah. Bini panggil tak cara dah, tinggal bini. Nah, bini panggil tak cara dah. Nah. Lepas dia keluar tu baru sedar, bini dia duduk dalam. Agak-agak dia pergi selamat dah. Alhamdulillah, dia kata lama dah nak tunggu. Dah. Maknanya apabila kita takut, tak ingat gapo satu. Sebab tu Allah Taala nak merakamkan di dalam Al-Quran, yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari tersebut manusia akan lari berkeliaran, takut belaka ni. Yauma yafirru mar'u min akhi, dia akan lari daripada saudara dia. Tengok saudara dia lari, adik-beradik dia habis lari. Kalau tengok adik-beradik dia lari, dan dia akan tengok juga wa ummihi wa abi. Dia tengok mak dia pada masa tersebut kerana terlalu takut lari. Atas dunia dah, orang hina mak kita marah. Orang kata kaya kita marah. Tapi di akhirat, apabila terlalu takut kepada Allah, wa ummihi wa abi, masa tu kita akan tengok mak kita. Akan apa ayah kita? Napa? Tapi kerana terlalu takut, mung aku. Tak ada masa dah nak panggil mak, ayah, tak ada masa dah nak panggil. Sebab apa? Kerana terlalu takut. Wa sahibatihi wa bani, dan dia akan melihat juga, dia akan lari juga daripada sahibah, iaitu saing-saing dia. Atas dunia itu digelar sebagai saing baik, saing rapat. Dah. Dan anak pula, lari belakang saing hak rapat pun lari. Anak pun lari. Atas dunia nyamuk ketik anak, tak cakap nak nyupah ke nyamuk. Marah ke nyamuk sekok. Tak, beli kelambu, beli riksa, habis segala mesti. Sebab tak sewi nyamuk ketik. Tapi di akhirat bukan nyamuk, tetapi tentera Allah. Dah, tentera Allah
Masa tu likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada masa hari tersebut manusia itu akan sibuk dengan diri sendiri. Lagu mana? Lagu mana? Dah tahu? Dah, kita akan lalui belakang. Dah, kalau tak percaya minta mati cepat. Nah, kalau tak percaya minta mati cepat. Dan Allah Taala sebut dah dalam Al-Quran, wajib kita percaya. Benda-benda itulah. Sebab tu dalam berihram itu kita tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cabut janggut pun tidak boleh lagi. Dah, nak cabut janggut pun tak boleh pada masa tu. Dah. Nak bunuh binatang pun tidak boleh lagi. Okey. Tu kena ngaji ba'aji ya. Sini ramai dah kursus haji dah. Sini ramai dah kursus haji, hak gaji ramai dah. Kau pergi belakang dah. Nampak serupa pergi belakang dah ni. Warak belakang ni. Dah. Okey. Dan yang ke-15 iaitu sunat tawaf. Disunatkan bersembahyang 2 rakaat apabila selesai mengerjakan tawaf. Dan sunat mengerjakan tawaf. Sini berlaku khilaf apabila masuk di Masjidil Haram. Bagi ulama kata mana lebih afdal, masuk Masjidil Haram solat sunat 2 rakaat ataupun masuk Masjidil Haram itu tawaf. Ada sebagai ulama kata tawaf itu lebih afdal daripada sembahyang sunat 2 rakaat. Itu terserah kepada kita. Kalau kita serah gagah buat belaka. Tak siapa dah buat tawaf. Kalau tak cekak sembahyang sunat 2 rakaat. Kalau tak cekak kelih Kaabah raja. Dah. Biasa kan lah ni main tak cekak lah ni. Dah. Sebab itulah sebaik-baik kalau kita nak pergi haji, nak pergi umrah biar masa muda. Bila masa tua agak lepas orang habis dia ambil tak nampak. Nah. Contoh, kalau di Masjidil Haram ni bila kita letak lepas, tak ingat tempat letak, agak-agak jumpa dah. Tak jumpa. Dia buat macam surah tasik tu lebay. Cari-cari jumpa. Nah, tasik tu lebay lepas kampung kita dah curi. Tapi di sana, padahal kita letak lain, kita cari lain. Kalau hak ilah sungguh, tak jumpa dah. Memang tak akan jumpa. Jangan tunggu lah. Batu masa kita nak gini, lebih baik ketika kita usia muda. Tapi nak buat lagu mana dak? Tabung haji, umur berapa boleh pergi? Berapa? Kalau hak daftar hari ni contoh. Hari ni dia daftar umur dia 20. Dia boleh pergi umur berapa? 2050. Kerja dia haji badar belaka. Kerja dia upah haji belaka. Hang tengok berapa tahun. Nak pergi dengan swasta mahal. Nak pergi dengan tabung haji. Nak pergi dengan tabung haji lambat. Biasa swasta berapa? Berapa puluh? 30? 25 paling murah. 35 paling murah. Tak apa. Maybe 50,000 kita boleh bayar. Dah, tapi nak buat lagu mana kita kan? Bak akhirat kira sikit rugi. Tak apa lagi dengan tabung haji pun janji boleh pergi. Dah, okey. Dan disunatkan bersembahyang 2 rakaat apabila selesai mengerjakan tawaf. Lafaz sunatnya usolli sunnatat tawafi raka'ataini lillahi ta'ala. Dan yang ke-16 iaitu sunat istikharah bagi orang yang celaru fikirannya atau kesamaran dalam memilih sesuatu pekerjaan dan sebagainya. Disunatkan sembahyang 2 rakaat sunat istikharah, meminta Allah memilih apa yang terbaik bagi dirinya dalam masalah yang dihadapi. Lafaz niatnya usolli sunnatul istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dalam rakaat yang pertama selepas baca Fatihah hendaklah dibaca surah Al-Kafirun. Dalam rakaat yang kedua selepas baca Fatihah hendaklah dibaca surah Al-Ikhlas. Selepas memberi salam hendaklah dibaca doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika
wa as'aluka min fadlikal azimi fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni waqdur liyal khaira haitsu kana summa ardini bihi riwayat Bukhari. Okey, ni dia panggil sunat dan semaya sunat istikharah. Apabila kita nak milih sesuatu benda, kita memilih suatu benda, kepala kita ni tak reti nak pilih hak anak. Nah, biasa tempat kita tak nak menikah baru buat. Tak nikah tak buat sekali. Dah, kebanyakan gitu. Nak pilih pasangan baru buat istikharah. Tapi lah ni saya buat istikharah dah. Dah, pakai jumpa cepat lah ni, tak perlu buat istikharah. Nah, dulu-dulu buat juga istikharah. Lah ni ramai buat ke ramai ada? Ramai ada. Istikharah ni apabila fikiran kita celaru. Fikiran celaru lagu mana? Kita memilih di antara dua benda yang baik. Ada orang dia memilih baik dan buruk, celaru lagi. Celaru lagi. Nah, hak tu tak kena celaru. Nah, hak celaru ni di antara dua benda hak baik. Contoh kita kata. Orang nak nikah. Dua orang lelaki juru, dia orang puat. Dua orang lelaki ni juru. Seorang tu imam. Dah, seorang tu Tok Bilal. Tapi Tok Bilal tu boleh jadi juga Tok Imam. Tok Imam tu boleh jadi juga Tok Bilal. Tengok muka sama semak. Dah, perangai sama juru. Nak pilih hak mana? Nak ambil dua-dua tak boleh, kita orang puas. Dah, nak tamak gitu tak boleh. Nah, lepas tu buat istikharah. Nah, buat istikharah. Bila buat istikharah, tengok dalam mimpi. Biasa jawapan tersebut dapat dalam mimpi. Ni dua benda hak baik. Tapi kalau salah satu dua benda yang mana ada benda hak tak molek, ada benda molek, tu tak perlu buat istikharah. Seorang ni kerja ke apa? Ni tu imam. Dah juru pula. Orang panggil buat tali ke apa ajak. Dia boleh buat belakang. Ni kerja ke apa? Pecah rumah orang. Buat istikharah ke apa? Kita mikir nak ambil orang mana. Anak demo tu laki belakang. Tapi tak tahu nak pilih nak orang mana. Tu berat benar. Tu bukan celaru, tu gila panggil. Celaru ni dua benda yang kita sama-sama. Benda tak boleh tak boleh nak ambil nikah jadi gini, ambil nikah jadi gini. Dah, last kali buat istikharah. Dah. Dan begitulah juga apabila kita minta suatu pekerjaan. Dah kerja tu dah kerja molek lah. Kalau kerja tak molek, buat gapo istikharah? Istikharah kita minta Allah Ta'ala beri kita benda yang terbaik. Sebab apa? Kita tak tahu. Sebab kita tak tahu siapa hak terlebih baik. Siapa hak terlebih molek. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tahu sama ada hadis doa atau hadis madha, ada satu riwayat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa minta di antara dua umat ni supaya untuk peluk Islam. Umar yang pertama Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar yang kedua iaitu Abu Jahal. Minta. Nabi SAW minta last kali Allah SWT beri hidayah kepada Sayyidina Umar. Takwi kepada pak darah dia. Batu kita maknanya kalulah nak memilih sesuatu perkara yang baik. Contoh budak-budak. Antara kita ni contoh. Kita ni nak atas nak mana nak atas ngaji pondok ke nak atas sekolah menengah. Kita berkata kena buat istikharah. Tu kita boleh pilih. Tak boleh tengok dah mana molek mana tak molek. Ataupun budak nak pilih. Nak pergi mana sekolah menengah ke pergi pondok. Lalu buat istikharah. Istikharah bila buat istikharah
nampak dalam istikharah tersebut, dalam mimpi tersebut, dia nampak sekolah menengah. Oh, tu syaitan, tu bukan daripada Tuhan. Faham tak ni? Iaitu daripada syaitan. Ramai batu mimpi ni tidak boleh buat dalil. Nabi Ibrahim AS, apabila Allah Ta'ala perintahkan kepada dia untuk sembelih Nabi Ismail melalui mimpi, adakah Nabi Ibrahim melih lalu tak? Tak melih lalu. Padahal setiap mimpi Nabi itu adalah wahyu. Tapi nak rayak mimpi itu tidak boleh jadi dalil lagi. Tak boleh nak jadi dalil. Dah, kita mimpi orang depan rumah kita ni kenak ke kita. Contoh, kita ni tak boleh jalan lama. Sakit tu pergi jumpa Tok Bomo tu kata tak ada penyakit. Pergi jumpa doktor kata tak ada penyakit jalan. Kaki bekak. Dalam mimpi. Mimpi apa dia? Mimpi orang depan rumah kita ni kenak kita siapa tak boleh jalan. Agak-agak kita percaya tak ke mimpi tu? Oh, percaya lalu. Tak, bangun esok tu gerak lalu bini dia. Gerak bini, royak ke bini dia. Dengan bini dia tak sekecek juga. Percaya ke mimpi tu. Nah. Lah bermusuh. Siapa bila ada orang siapa mati. Kita royak ni pun benda hak berlaku di kampung kita. Percaya kepada mimpi depan rumah. Dia kampung kita sebelah rumah kita ni, dia ada si pepak dan dia ada 4 butir kedai. Setiap bucu tu 4 butir kedai makan. Bila kedai dia naik, orang curi kat dia mimpi pelik-pelik. Sehingga dia mimpi tu orang depan kedai dia tak ada kedai makan juga. Kenak ke dia. Dia kenak ke dia. Tak kecek. Mari gaya minta maaf pun tak say maaf. Siapa setara tu. Percaya kau mimpi. Itu petunjuk daripada syaitan. Kita kena ingat, melalui mimpi, apabila benda hak tidak molek, semua itu syaitan. Mimpi yang benar adalah mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana syaitan itu tidak boleh menyerupai Nabi. Dia mimpi apa? Dia mimpi tu kenali mari kat dia. Dia kata, mu ni tak wajib dah mayar 5 waktu. Mu ni siapa ke Tuhan dah? Dia pun tak mayar lalu. Bapa, aku mimpi malam tu kenali mari royak kat aku ni siapa perikat dekat dengan Tuhan dah. Tak perlu mayar bel lagi. Tu gila dah tu. Dah, bapa percaya ke mimpi. Walaupun kita tengok ulama besar sekalipun mari royak ke kita. Benda ni, benda tu, benda yang tidak betul, benda yang berlawanan dengan syariat, itu tidak boleh pakai. Syariat kita kena utamakan. Dah, okey. Dan tadi dia ada doa-doa dia selepas sembahyang, bacalah doa dia tadi. Maknanya maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku mohon pemilihanmu menerusi pengetahuanmu, dan aku mohon kekuatanmu menerusi kudratmu, serta aku minta padamu sebahagian dari limpah kurniamu yang sangat besar. Sesungguhnya engkau amat berkuasa, sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui. Dan sesungguhnya engkau amat mengetahui segala yang gaib. Dan benda yang gaib, kita wajib percaya benda tu ada. Seperti mana atu, sihir, jin belaka tu ada belaka tu. Jangan kata tu karut-marut belaka. Benda tu ada belaka. Dan benda tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Jangan kita tak percaya. Kalau kita tak percaya, boleh rasa akidah kita. Jin ni tak wujud. Sihir ni tak wujud. Rasa akidah. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala jelas dalam Al-Quran benda tu ada. Siapa mula-mula sekali buat sihir? Mula-mula sekali mengajarkan sihir, iaitu Harut dan Marut. Harut dan Marut ini sebagai ulama kata dia 2 orang malaikat. Dan sebagai ulama kata dia 2 orang manusia. Dan sebagai ulama kata dia jin. Itu Harut dan Marut. Dia hak mula-mula sekali mengajarkan sihir. Ada tak? Ada. Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Okay. Ya Allah, dia kata, kiranya engkau mengetahui bahawa perkara ini adalah baik bagiku dalam urusan agamaku, juga dalam urusan hidupku, serta natijah pada urusanku kini dan akan datang, maka tetapkanlah ia bagiku dan permudahkanlah ia untukku, serta berkatilah daku padanya. Dan kiranya engkau mengetahui bahawa perkara ini membawa kejahatan kepadaku dalam urusan agamaku,
juga dalam urusan hidupku dan natijah urusanku kini dan akan datang, maka elokkanlah ia dariku dan tetapkanlah kebaikan untukku sebagaimana sepatutnya. Kemudian jadikanlah aku meredainya. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ni hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hajatnya hendaklah disebut pada perkataan anna hadzal amra. Tengok dekat ta'lamu anna hadzal amra, kamu mengetahui ini perkara-perkara gapo kita nak minta, kita selit dalam doa tu. Dalam doa tadi dia ada selit anna hadzal amra, selepas amra hajat gapo kita hak serabut perut duduk mikir ni. Ya, hajat gapo. Nah, maknanya contoh hajat orang ni pilih kita sebagai jawatan ketua kampung. Tapi kita ni tak say buat istikharah. Tengok. Adakah Allah Ta'ala kita berdoa kalau benda ni baik untukku, tetap. Kalau benda ni jahat untukku, jangan. Tapi kita kalau benda tu kita tahu benda tu tak molek untuk kita, dah orang tawa pitih banyak, jadi kau molek belaka. Dah, jadi kau molek belaka, jadi tak apalah, kali boleh kali. Kenapa dah? Dah berapa sebulan, boleh lalu. Nah, bila hak jenis betul-betul ikhlas takut kepada Allah ni, tak usah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apabila Nabi SAW wafat, sahabat-sahabat mengangkat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni tak usah jadi pemimpin, tapi kerana diangkat. Berarti Sayyidina Abu Bakar ni salah seorang pemimpin yang paling kejak, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Dan yang ke-17 iaitu sunat hajat, wallahu alam situ. Apakah amalan-amalan yang dituntut oleh agama yang boleh kita buat dalam bulan Syaban, dan apa persiapan kita untuk hadapi bulan Ramadan yang bakal tiba? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Nah, doa tu salah satu amalan. Dah amalan gapo boleh buat? Jangan kita meletakkan bulan Syaban saja kita nak beribadah, dah bulan Ramadan saja. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, "Ubudullah wa la ta'budur Ramadan." Sembahlah kamu kepada Allah, jangan kamu sembah kepada bulan Ramadan. Kebanyakan kita hari ni sembah kepada bulan Ramadan. Semaya sunat banyak. Bila? Bulan puasa. Ngaji sampai khatam Quran. Bila? Bulan puasa. Tapi tak puasa Quran pun tak setuh. Dak sedekah banyak bila? Bulan Ramadan. Tai bukan bulan Ramadan sedekah ke dak? Kedeku apa? Kopi. Dak bakhil. Jangan kita sembah bulan Ramadan. Sembahlah kepada Allah. Dan sembahlah kepada Allah. Dah bulan Syaban gapo hak kita rasa benda tu benda baik. Jangan kita meletakkan kena buat bulan Syaban ni dak, jangan. Contoh, orang curi. Bila kita tahu dia kaki curi itu, kita tengah tanya contoh. Dia memang tak curi. Mana boleh curi bulan puasa ke? Tanya tak puasa dia memang boleh curi ke? Kalau tak puasa boleh curi ke tak? Tak boleh juga dah apa nak nanti bulan puasa baru tak curi. Tak boleh curi bulan puasa ni ke? Tak boleh ngupak orang bulan puasa ke? Bulan lain boleh ngupak ke? Tak boleh juga. Nampak? Jangan kita meletakkan suatu perkara tu setara tu dah. Dok mengaji Quran bukan main. Dok tadarus. Tadarus Quran. Bila ada pak kita ni tadarus? Bila ada? Tanya puasa? Tanya tak puasa? Tak ada. Dah tadarus Quran ni Nabi suruh baca boleh puasa saja ke? Gapo mana tadarus? Gapo mana tadarus? Belajar ni boleh puasa ke? Belajar Quran boleh puasa ke? Dah berapa kita jadi boleh puasa? Hak betul-betul boleh buat boleh puasa adalah tarawih dah.
Boleh kita nak buat bulan tarawih lah ni boleh. Pai esok lagi suruh Tok Imam buat tarawih. Nah, mari jabat agama ngapa ligak masuk lokap belaka kita. Ajaran sesat. Tarawih ni tidak sah melainkan bulan Ramadan. Baru betul. Ngaji tak nanti kau boleh puasa. Dawam dah baik tak nanti kau boleh puasa. Tetapi Allah Ta'ala menawarkan pahala berganda di bulan puasa. Tu. Pahala berganda di bulan puasa. Bulan lain bukan kata tak boleh pahala. Boleh pahala. Semaya sunat seperti mana semaya fardu. Dia pun semaya sunat kakaknya. Habis puasa, habis gaya. Fardu pun tak buat. Bapa? Kau boleh puasa ni semaya sunat banyak dah. Kira pahala banyak dah baru ni. Kira pakai jamuk belakang lalu dah. Dah jamuk setahun kan bulan-bulan lain. Tak boleh. Tak? Maknanya jangan kita buat ni biar kerana Allah. Buat kerana Allah. Kalau kita buat kerana benda, ada. Sebab tu dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala promosi kepada kita ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar khairum, terlebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 80 tahun lebih. 80 tahun lebih ibadah pada malam tersebut. Allah Ta'ala kata siapa yang beribadah, Nabi kata siapa yang beribadah pada malam tersebut. Maknanya kalau dia ngaji pada malam itu, pahala dia lebih baik daripada 80 tahun lebih. Mai sunat malam itu lebih baik daripada 80 tahun. Pahala dia ni. Sedekah malam itu lebih baik daripada 80 tahun. Gapo ngaji malam itu lebih baik daripada 80 tahun. 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan Allah Ta'ala kata. Ramai ke dak hak rebu? Ramai ke dak hak rebu? Dia malam Lailatul Qadar dia akan berlaku dak 10 terakhir Ramadan. Satu riwayat dia mengatakan dak hak Lailatul Qadar ni hak Tuhan. Malam bila-bila boleh Allah Ta'ala bagi. Tu hak dia. Seperti mana Allah Ta'ala memperjalankan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu tak pelik. Tapi hak sahih iaitu 10 malam terakhir. 10 malam terakhir contoh berlaku pada 27 Ramadan. 27 Ramadan. Contoh ni. Maknanya kita tahu dia ada kaedah dia yang mana yang disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kalau puasa hari Isnin jatuh pada berapa hari bulan. Kalau puasa hari Selasa jatuh pada berapa hari bulan. Itu yang mana disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah. Dan apabila malam 27 Ramadan, malam tu kita tahu malam ni Lailatul Qadar. Agak-agak kita nak ngaji dah. Kita ngaji kakak nak dah. Kalau ada hak ngaji. Malam kebetulan malam tu tembung pula dengan malam promosi gaya baju murah. Dia tulis promosi baju murah, kuih murah, habis segala benda murah. Sampai pukul 11 dah. Pagi ada tak orang rumah? Ada. Dengan tu imam tu pergi Pantai Timur tu. Duk serai. Hak murah ni promosi daripada manusia kita lebih rebut daripada promosi dari Allah. Allah Ta'ala kata promosi dia buat lebih baik daripada 1000 bulan. Manusia kata potong 5 riyal kalau pergi ambil malam tu. Tak, 5 riyal potong. Kita nak potong 5 riyal lagi. Tak sihat 1000 bulan. Itu perangai kita. Sebab apa? Kerana kita memperhambakan diri kita kepada bulan Ramadan. Bukan kita memperhambakan diri kita kepada Allah. Kalau kita memperhambakan diri kita kepada Allah, tak nanti ke bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan dia buat lebih, bulan lain lebih lagi dia tahu dah. Kalau bulan Ramadan buat sikit sekalipun, boleh banyak. Kalau bulan lain buat sikit, kalau dia buat banyak. Kalau orang hak jenis hamba Allah, dia akan buat banyak. Dia akan buat banyak. Dan nak boleh ke sama bulan Ramadan, tak serupa. Tapi kita khusus kepada bulan Ramadan saja. Okey. Dua ya. Yang kedua, hukum memandulkan kucing. Hukum mandul kucing. Ini disebut dalam fiqh mu'asirah tengok keadaan. Tengok keadaan. Ada yang harus dan ada yang tidak boleh. Hukum asal tidak boleh. Hukum asal tidak boleh. Hukum asal dia
tidak boleh. Tapi ada hak boleh. Hak boleh iaitu binatang mana? Binatang hak boleh makan. Binatang hak boleh makan sebagai ulama kata boleh, tapi dengan sebab-sebab tertentu. Dan serupa orang, apakah hukum buang bayi di dalam kandungan? Dia beranak, dia tu nak gugurkan bayi tersebut. Boleh ke tak? Ada boleh, ada tak boleh. Dan ada boleh, ada tak boleh. Apabila 4 bulan ke bawah dan mendaruratkan si ibu, ada benda yang doktor kata kalau jaga lagi boleh menyebabkan sakit dan mati kepada ibu, itu darurat. Apabila darurat hukumnya harus. Bagi ulama kata makruh. Tapi apabila tak ada benda-benda saja-saja nak pergi buat gugur, hukumnya adalah haram. Makan ubat untuk merancang kehamilan, hukum dia adalah makruh. Dan melambatkan kehamilan makruh. Tapi makan ubat untuk mematikan kehamilan, dia panggil apa? Bahasa kita mandu lah. Dia panggil ikat rahim. Orang puan ni bukan ikat rahim, bukan rahim kapur kita dah. Ikat rahim. Dia ikat supaya tak sewi beranak. Berapa? Kalau beranak mengakibatkan mak ni boleh menjadi pendarahan yang teruk gapo, itu hukumnya harus boleh. Tapi saja-saja nak ikat. Bapa mengikat, tak cakap nak pera dah anak. Nak ramal lajak dah, nak pera anak ni ramal lajak. Dia pun suruh bini dia ikat. Dak suruh doktor ikat rahim bini dia, ni haram, tidak boleh. Kalau ada sebab-sebab tertentu tak apa. Begitulah juga pada binatang. Ada sebab-sebab tertentu boleh. Ada saja, kalau saja-saja. Hak ni sebab apa dia mandu? Sebab gapo? Saja-saja. Doktor kata bahaya kucing ni. Kalau kita tak mandu, dia beranak, jadi menyebabkan dia ni mampu. Tak? Doktor pun kata kita kasihlah. Maknanya mandu. Dah? Mandu hukumnya situ harus pula. Hak ni kena tanya doktor. Sebab apa? Kalau doktor kata tak ada gapo, ni haram, kita mandu saja-saja, tidak boleh. Faham tak? Okey, wallahu a'lam. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fi din wa alimna hikmatan ta'wil. Allahumma zidna ilman wa fiqha. Allahumma alimna ta'wil Quran. Allahumma aghnina bi ilmi dhahib wa akrimna bi taqwa jamna bil afiyah. Ya rabbana anta ilahu wa nahnu abduka jahila wa anta arzuqna ilman nafi'a. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.